Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Tengah Malam. Penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan Malaysia. Itu keputusan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Datuk Dr. Zul berkata, kaedah pencegahan melalui vaksinisasi dapat dilihat dalam 6 keputusan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sebelum ini terhadap beberapa penyakit dari tahun 1988 hingga 2013. Antaranya ialah pelalian rubella, imunisasi hepatitis B, campak, TB, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio. Justeru pengambilan vaksin COVID-19 yang ditetapkan kerajaan adalah bagi maslahah kepada keseluruhan rakyat. Susulan penemuan varian baru COVID-19 yang dikesan di United Kingdom, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin memaklumkan syarikat pengeluar vaksin Pfizer dari Amerika Syarikat memerlukan tempoh 6 minggu lagi menentukan keberkesanan vaksinnya terhadap varian baru itu. Pfizer has announced that they are monitoring the new strain in the UK and that they need 6 weeks to tweak the vaccine if they find that the current vaccine is not effective for the new strain of the SARS-CoV-2 virus. So we will be talking to Pfizer to make sure kalau mereka tukar vaksin mereka, then it will reflect in our contract also. Malaysia akan mendapat bekalan 12.8 juta dos vaksin daripada Pfizer yang merangkumi 6.4 juta orang rakyat negara ini. Dalam pada itu, Khairy turut memaklumkan kerajaan dalam peringkat perolehan fasa akhir mendapatkan vaksin COVID-19 melalui syarikat farmaseutical Sinovac, CanSino Bio dari China dan The Gamaleya Institute dari Rusia. Ia akan melibatkan 23.9 juta dos vaksin merangkumi 42.8% lagi untuk rakyat negara ini. Jelasnya jumlah keseluruhan liputan vaksin ketika ini adalah 82.8%, iaitu bersamaan 26.5 juta rakyat. Kerajaan setakat ini memberi komitmen perbelanjaan sebanyak 2.05 bilion ringgit bagi keseluruhan perjanjian COVAX menerusi vaksin Pfizer, AstraZeneca dan 3 lagi dari syarikat berkenaan. We add another 42.8%. Jadi 42.8% populasi negara akan kita perolehi melalui perjanjian tambahan dengan Sinovac, CanSino, Gamaleya daripada Rusia. Jadi keseluruhan adalah liputan vaksin yang kita telah pun memeterai ataupun dalam proses akhir untuk memeterai adalah 82.8% daripada jumlah populasi negara Malaysia atau 26.5 juta rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan perolehan vaksin di Putrajaya. Kementerian Kesihatan akan pastikan proses pendaftaran bersyarat vaksin COVID-19 kurang daripada 90 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia bagi membolehkan kelulusan penggunaan vaksin dibuat sebelum Mac tahun depan. Kita sedaya upaya akan cuba menjalankan proses-proses yang telah dikenal pasti untuk kita kurangkan masa untuk kita daftarkan vaksin tersebut sebagai pendaftaran bersyarat untuk tempoh kurang pada 90 hari. Itu yang kita akan cuba. Tetapi apa yang penting, kita juga memberi pendaftaran bersyarat bermaksud berarti ada rolling submission. Berarti data ni kita bagi tempoh untuk setahun je pendaftaran bersyarat.
Kalau ada data-data terkini, jadi syarikat tersebut kena hantar data tersebut untuk kita meneliti sama ada mutasi berkesan pada kes-kes yang bermutasi, ada komplikasi ataupun side effect dan sebagainya. Katanya seramai 11 pakar perubatan bidang berkaitan dikenal pasti untuk melihat dokumen yang diserahkan kepada kementerian. Kementerian memberi keutamaan untuk melihat kepada keselamatan vaksin serta keberkesanannya. Tarif elektrik TNB kekal pada kadar sekarang 39.45 sen per kilowatt jam pada tahun depan. Pada masa sama, pengguna domestik dan industri akan menikmati rebat elektrik sebanyak 2 sen per kilowatt jam bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar, rebat itu bakal memanfaatkan sehingga lebih 9 juta akaun. Ia rebat pertama kali diberi sejak Julai 2018. 7.5 juta pengguna domestik akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 3.6% hingga 9.2%. Manakala pengguna komersial pula akan mengalami penurunan bil elektrik di antara 4.0% hingga 5.2%. Kita berharap agar pemberian rebit ini dapat membantu meringankan kos hidup rakyat serta menurunkan kos menjalankan perniagaan yang terkesan berikutan penularan. Kerajaan juga bersetuju melepaskan penjimatan kos bahan api kepada semua pengguna TNB berikutan penurunan harga bahan api arang batu dan gas pada separuh tahun kedua 2020. Ini selaras dengan pelaksanaan mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 bagi mereka yang lulus permohonan baharu dan rayuan akan dibuat bulan depan. Menteri Kewangan Tengku Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, setakat 4 Disember lalu, 10.12 juta orang telah mendapat manfaat pembayaran fasa pertama BPN 2.0. Menerusi pembayaran itu, ia melibatkan bantuan berjumlah 4.6 bilion ringgit daripada 4.8 bilion ringgit yang diluluskan bagi fasa pertama. Bagi Geran Khas Prihatin 2.0, setakat 4 Disember, sejumlah 856.9 juta ringgit telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 PKS Mikro yang telah diluluskan. Proses rayuan juga telah dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember. Kesemua rayuan akan melalui proses semak silang antara LHDN dan pihak berkuasa tempatan dan diumumkan dalam masa terdekat. Setakat 11 Disember 2020, bantuan berjumlah 239.73 juta telah berjaya disalurkan menerusi program subsidi upah 2.0. Ia memanfaatkan 39,203 majikan dan membantu mengekalkan pengajian bagi 307,420 pekerja. Kerajaan akan mencari jalan untuk tidak membebankan jemaah haji, terutama golongan yang memerlukan sekiranya terdapat pertambahan kos untuk musim haji tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, masih terlalu awal untuk menganggarkan perincian jumlah peningkatan kos, namun pihaknya akan meneliti perkara tersebut. Kita teramat awal untuk nak beri komen satu persatu sebab apa-apa pun kita belum buka lagi secara rasmi. InsyaAllah saya janji pada bulan 1 harap-harap COVID mula menurun untuk saya pergi singgah ke sana dan melihat dengan sebenarnya. Sebarang apa-apa pun kita akan buat secara berhemah dan kita akan laporkan melalui kabinet. Kemudian barulah kita war-warkan dan kita putuskan dengan cara resmi, insyaAllah.
Tambahnya, orang ramai tidak perlu risau dan terburu-buru tentang pelaksanaan ibadah haji kerana keselamatan rakyat adalah keutamaan buat masa ini. Beliau ditemui selepas menyempurnakan program agihan sumbangan Jawi Food Bank kepada rakan komuniti bukan Islam di ibu negara. Misi Malbat di Lubnan akan diteruskan dalam tempoh COVID-19 kerana ia merupakan satu komitmen negara kepada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menegaskan pasukan Malbat tidak terlibat dengan sebarang penugasan membasmi COVID-19. Kita tak libat. Kita tentera pengaman ni kita lebih kepada menjaga situasi, mengawal keadaan, dan menjaga bersama-sama menjaga keselamatan rakyat di Lubnan. Ya. Jadi soal COVID tak adalah. Kalau dia buat sekatan jalan raya, kita tak terlibatlah di Lubnan. Ya, kita pun tak terlibat dengan kerajaan mereka, tak. Ya, kita tak ada. Kita tak boleh nak campur internal affair negara dia, apa yang dia buat. Ya, tak boleh, tapi kita jaga jaga zon yang kawasan kita untuk keselamatan rakyat di sana. Itu saja. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan peralatan pelindungan COVID-19 kepada kontijen Malbat 8508 dan petugas barisan hadapan ATM di ibu negara. Sumbangan dari beberapa syarikat tempatan itu akan diagihkan kepada petugas-petugas barisan hadapan ATM dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahu tak, saya baru saja selesai membuat pesanan makanan menerusi aplikasi dalam talian. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Saya sudah digital. Anda bila pula? Mari sama-sama kita sertai kempen #SayaDigital memacu masyarakat digital. Kempen #SayaDigital anjuran MDEC yakni Malaysia Digital Economic Corporation adalah tepat pada masanya. Ayuh, rebutlah peluang ini untuk mendigitalkan perniagaan dan belajar kemahiran baharu secara digital. Pesua kembali, susulan Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan 204 pekebun durian Musang King di sekitar Raub untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap notis arahan pengusungan tanah yang dikeluarkan Kerajaan Negeri Pahang. Kerajaan negeri akan melaksanakan tindakan segera penguatkuasaan terhadap pekebun durian memandangkan tempoh masa yang diberikan kepada mereka untuk mengosongkan tanah berkenaan adalah mencukupi. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, keputusan kerajaan negeri itu juga adalah hasil sebulat suara mesyuarat Exco hari ini. Tadi pun dalam mesyuarat Exco tadi, bila kita mesyuarat, kita dapat tahu keputusan kerajaan negeri telah Exco setuju supaya tindakan penguatkuasaan diambil dengan kadar yang segera. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani perjanjian penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Pahang bersama Kerajaan Persekutuan di Kuantan. Mahkamah memberikan dua alasan dalam menolak permohonan plaintif. Pertama, pekebun terlibat tidak seharusnya membuat permohonan kebenaran semakan kehakiman kerana notis pengusungan yang dikeluarkan pentadbir tanah bukanlah satu keputusan atau tindakan yang boleh disemak di mahkamah. Dan kedua, mahkamah mendapati pekebun terlibat adalah penceroboh di tanah berkenaan justeru mereka tidak mempunyai locus standi atau hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman.
menjamin kelangsungan industri pelancongan negara serta kembali menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan utama di peringkat global. Itu matlamat dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang dilancarkan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan matlamat itu akan dicapai melalui pendekatan utama merangkumi pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif serta kesediaan mengharungi bencana pada masa akan datang. 6 strategi utama digaris iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan, pelancongan inklusif dan menggiatkan digitalisasi pelancongan. Teras lain, memperkaya pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sedar negara memerlukan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan. Sumbangan itu, pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting bagi memastikan objektif dasar dapat dicapai. Pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Kerajaan juga komited untuk mengimbangi pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah negara termasuk alam sekitar, budaya dan warisan. Matlamat kerajaan adalah untuk menjenamakan Malaysia sebagai destinasi eko-pelancongan utama dunia menerusi teras pelancongan lestari yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi baru di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Kerajaan Negeri Perlis bersama Jabatan Perhutanan Negeri pula giat merangka pelbagai promosi berkonsepkan eko-pelancongan yang menawarkan pelbagai tarikan menakjubkan kepada pengunjung. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata, destinasi sedia ada akan ditambah baik untuk memberi satu pengalaman terbaik buat pengunjung. Antara lokasi tumpuan termasuk Taman Eko Rimba, Bukit Air dan Bukit Jernih, Taman Negeri Wang Kelian dan Penerokaan Gua dan Bukit Bukau. Ini nampaknya kita punya plan induk kita untuk pelancongan ini bagi tahun 2021 hingga 2025 telah mula menampakkan hasil yang positif. Dan kita harapkan dia akan meningkat lagi daripada masa ke semasa dengan usaha-usaha promosi yang telah kita lakukan. Kita menyediakan video-video ya untuk keseluruhannya dan juga video-video khusus untuk produk-produk ini, insya-Allah. Beliau meninjau lokasi pelancongan di Taman Eko Rimba Bukit Air bersama-sama kepimpinan Kerajaan Negeri dan Jabatan Perhutanan Negeri. Taman Eko berkenaan merupakan salah satu lokasi perkhemahan hutan semula jadi yang menjadi antara 3 lokasi utama aktiviti perkhemahan di Perlis. Saya Muhammad Nazri. Dulu line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon keran ini.
Pengamal media dan Jabatan Penerangan Negeri perlu proaktif memberi maklumat tepat mengenai suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat di semua peringkat termasuk komuniti di kawasan pedalaman. Ia penting bagi mengelak isu vaksin dimanipulasi oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Exko Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Romani Wan Salin berkata, peranan kedua-dua pihak itu penting dalam menyebarluaskan kefahaman berhubung suntikan vaksin. Itulah pihak kementerian, pihak media juga penerangan mesti sampai yang pentingnya maklumat itu jelas dan tidak terima kekeliruan dan juga kita tidak mahu terima satu fitnah lah. Kadang-kadang isu ni kadang fitnah banyak sekarang ni. Beliau ditemui selepas program tinjauan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di Alusta. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Pasir Mas terus berkurangan. Menerusi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sehingga pukul 7 malam, angka itu menyusut kepada hanya 576 orang. Mereka yang terdiri daripada 214 keluarga kini berlindung di 5 PPS. Sementara itu, laman info Banjir Negeri melaporkan bacaan paras air Sungai Golok masih melepasi paras bahaya iaitu 9.61 meter di Rantau Panjang dan Kuala Jambu 2.61 meter. Di Terengganu pula, situasi banjir pulih sepenuhnya setelah 2 PPS terakhir di daerah Dungun telah pun ditutup pada pukul 1 tengah hari. Menerusi laporan Bilik Gerakan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, situasi banjir bagi fasa 4 yang bermula 17 hingga 23 Disember telah diumumkan berakhir secara rasminya. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa pengurusan bencana di setiap daerah di negeri itu masih di tahap kesiapsiagaan untuk sebarang kemungkinan banjir di masa hadapan. Kerja-kerja pembersihan sampah akibat gelombang banjir keempat di daerah Kemaman yang bermula Ahad lalu dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh seminggu lagi. Banjir berkenaan telah menyebabkan lebih 30 tan sampah terhasil. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kemaman, Jusman Ibrahim berkata, 5 kawasan yang terjejas kini sedang dibersihkan dengan membabitkan kira-kira 200 kaki tangan pihak berkuasa tempatan berkenaan. Kesukaran kerja-kerja pembersihan dia lah apabila melibatkan lumpur lah. Bercampur dengan lumpur menyebabkan kerja berat lah. Maknanya lumpur tu bila dia dah mula keras, dia akan menyebabkan kita mengambil masa untuk membersihkan tu lah. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan hos bomber untuk memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan lancar. MPK kini sedang giat melaksanakan kerja-kerja pasca banjir bagi mengelakkan kesulitan kepada penduduk terjejas dan mengelakkan berlakunya pelbagai wabak penyakit berjangkit. Dalam gelombang banjir keempat minggu lalu, daerah Kemaman merupakan daerah yang paling teruk terjejas, menyaksikan lebih 4,000 penduduk dipindahkan. Menjelang Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020 pada 27 Disember ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata penganjuran ANAM akan membawa nama negara ke peringkat antarabangsa bukan sahaja dari segi nyanyian namun dari segi tarbiyah, dakwah dan ekonomi. Saya berharap ini akan menjadi katalis ya untuk para pemain dan para penyanyi terus berkarya dan kalau selama ini ramai yang keluar negara secara sendirian tetapi mudah-mudahan selepas ini promosi nasyid contemporary Malaysia ini dan kita pun dikenali sebagai pesada nasyid contemporary, home of contemporary nasyid, akan benar-benar orang kata berjaya di peringkat antarabangsa.
Beliau ditemui selepas program Temu Minda di Angkasa Puri. Tambahnya lagi, RTM akan terus diberi penghormatan menjadi penyiar rasmi ANAM dan seterusnya ke arah penganjuran Festival Nasyid Antarabangsa Malaysia pada tahun hadapan sejajar status negara sebagai The Home of Contemporary Nasyid di persada dunia. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTM. Berita sukan, kejuaraan Capri Malaysia 2020. Pelumba pasukan High Ref SCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman berjaya merampas status pendahulu kejuaraan CP150 selepas mencatat kemenangan keempat musim ini di pusingan 7 di Lita Utara Sepang. Helmi kini mendahului dengan 132 mata dan dipisahkan hanya 12 mata daripada pencabar terdekat Azroy Hakim Anwar dari pasukan Idemitsu Honda Uzi Racing. Kemenangan pelumba Honda itu dicipta dalam keadaan mencabar akibat hujan lebat yang turun di pertengahan perlumbaan 11 pusingan berkenaan. Persaingan sengit 15 pelumba dalam kelompok hadapan menyaksikan Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing terjatuh pada pusingan terakhir. Insiden tersebut memberi ruang kepada Helmi memecut ke garisan penamat dengan catatan 16 minit 00.733 saat. Muhammad Effendi Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing berjaya meraih tempat kedua dan tempat ketiga milik pelumba iPhone Yamaha YY Pang Racing Team Muhammad Izzat Zaidi Salihan. Okay, persaingan besok saya tak fikirlah sangat untuk hal ni championship. Saya just fokus on the race and then saya nak berada di top paling atas lah. Itu saja. Sementara itu, dalam saingan CP125, pelumba pasukan iPhone Yamaha YY Pang Racing, Muhammad Adib Rosli berjaya meraih podium selaku juara dengan catatan 9 minit 2.205 saat. Melengkapkan podium, pelumba 1XOX TKKR Racing Team Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Aiman Azman dari pasukan High Ref SCK Honda Racing. Malang buat pendahulu keseluruhan Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor yang gagal menamatkan perlumbaan selepas terjatuh. Dalam perlumbaan penutup tirai pusingan 8 nanti, seramai 3 pelumba masih berpeluang untuk merangkul gelaran juara CP125. Muhammad Syafiq Rasul kini mendahului dengan 107 mata, Muhammad Syafiq Rosli ke tangga kedua dengan 106 mata, manakala Muhammad Adib berjaya merapatkan jurang di tangga ketiga dengan 104 mata. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di lokasi atau premis yang anda ingin berurusan. Saya Delilah Kadir. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.